dia agak berat sikit lah sebab memandangkan dia banyak calculation dan kita baru saja buat calculation chapter 3 yang kita kira power untuk mencari power flow diagram. Okay, kalau ada soalan terus interrupt madam Madam. Sekarang ada nampak slide madam ke? Ada madam. Okay. Ada madam, ada. Alright, alhamdulillah. Sebab bila pakai Meet kan memang kita takkan nampak apa yang ada terjadi dekat ni kan. Okay, so alhamdulillah lah ada respon kejap. Madam rasa ada yang nak masuk. Sekejap Okay, so kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan untuk for the chapter 3. So for the chapter 3, we go for the talk speed characteristic. Okay, yang for those that already done your punya lab 4, kan lab 4 tu macam kita dah ada, you all akan buat graph kan, ada berkaitan dengan talk dengan speed. So ini adalah graph yang berkaitan dengan theoretical yang korang boleh buat dalam analysis and discussion for your lab 4. Okay, especially for for section 6 and section 7 kan. So you all boleh buat, okay, sebab dalam kelas madam pun cakap dia adalah bagi hint dia more to pertukaran phase. Okay, bila pertukaran phase, okay, dalam induction motor pun dia ada pertukaran phase dalam talk. Dalam talk kalau phase generator dia akan ada phase A, phase B, phase C kan. So kalau motor pun dia akan adalah first phase dia akan ada braking or plugging. Okay, then the second one dia ada motoring and then the last one will be generating lah. So kebanyakannya yang kalau kita guna lab 4 kita akan dapat siapa yang dah sketch your graph, okay, you will see kejap, let me just go for the pen. Okay, korang akan nampak like, Madam tak buka slide. Maksud saya, madam tak pergi ke bahagian slide, masih dalam Meet. Oh iya ke? Alright, okay, thank you, kejap Dah pergi balik semula. Sekejap. Ni nampak ke? Nampak madam, nampak. Nampak. Punya madam buat arrow sendiri tadi. Okay, ni nampak ke? Nampak. Nampak. Okay, cun. Okay. So tadilah madam just recap balik. Maksudnya kalau kita yang you all dah buat for your lab 4, okay, ini adalah contoh yang you all akan nampak lah. You punya behavior of your motor, okay, your induction motor which is that for the AC, dia akan ada naik sikit, lepas tu tiba-tiba dia akan jatuh sedikit. So pada yang graph tu kita boleh tengok lah nanti you sketch your own graph dan nanti you discuss lah kenapa ada perbezaan. So kalau ada apa perbezaan, you boleh relatekan dengan apa yang kita belajar last kuliah
lecture, dia ada banyak few of the losses. Okay, kita ada power stator losses lah, copper losses, kita ada banyak. Okay, tapi apa yang ini adalah kita go for the torque speed characteristic, which is kita ada braking or plugging, motoring and generating. Okay, maksudnya braking and plugging ni maksudnya ini yang for the starter lah. Maksud dia baru nak start, lepas tu motoring ni dia dah beroperasi dan ini barulah dia akan menjadi the full induction motor. Kalau kita nak tengok lebih more details, okay macam ni lah. So maksudnya kat sini brake ni maksudnya kita baru nak baru nak satukan stator dengan rotor together. Okay, so dia akan terus close into that. Okay, dan motor ni macam biasalah, motor ni barulah kita akan nampak dia ada speed. Okay, kalau kita perasan for the AC kita memerlukan voltage yang agak tinggi compared to the DC. Okay, kalau you tengok lab 2 dan lab 3 kita hanya memerlukan 30 volt ataupun 40 volt, dia dah bergerak dengan laju. Tapi kalau untuk AC, alright, we start for quite high for the voltage which is 140 volt lah, jalan 140, 150 kan, baru dia boleh generate. Okay, kita ada ni lah contoh diagram kat sini, then end up barulah dia boleh generate apa-apa yang kita nak. So macam generate current ke, voltage ke daripada kita punya stator dan rotor. Okay, yang ini kita hanya kita implement more into masa lab 4 lah. So lab 4 ini adalah kira orang kata skema jawapan lah. Skema jawapan yang korang boleh letak sebab korang boleh submit next week kan. Right, so masih ada masa. So untuk next week korang tak perlulah nak submit sebab madam tak ada. So try you all ada masa, that one then lab 4 tu pun last yang paling terakhir. So buat yang terbaik Okay, tu untuk lab 4. Okay, so maksudnya kita pergi for the top characteristic. Okay, now ni kiranya last subtopic. Okay, last subtopic yang kita kena cover. Okay, sebab kalau madam biarkan ini akan membuatkan you all kurang faham nanti untuk for the next semester kalau you all akan pergi pada electrical machine So kat sini seperti sama juga macam transformer, we have the parameter test. Okay, for transformer kita ada parameter test, kita ada short circuit dengan open circuit. Okay, tapi untuk induction motor, okay, induction motor kita ada tiga kita ada tiga DC test. Kita ada tiga parameter test. Maksudnya kita want to get the value of R1, R2, XM and RM and X. Okay, in the equivalent circuit. Okay, walau apa kalau you all kena bear in mind apa-apa pun test yang dilakukan ke atas transformer ke induction motor ataupun generator, dia akan end up dia kepada equivalent circuit. Okay, so equivalent circuit tu you kena ingat apa dia punya basic circuit dulu, then you can go for the equivalent circuit if they go for the parameter test. So kalau kita pergi pada DC test, okay, kita pergi satu persatu. Madam akan pergi more to the theory sebab nanti example 5 ni, lepas ni example 5 dia akan cover keseluruhan parameter test yang kita akan jalankan. Okay, so untuk ni kita tak buat kita tak ada buat lab lah. Alright, so yang ini kita just go for the theoretical. Okay, first kita akan pergi pada DC test. So kalau DC test, kalau kita tengok sini dia akan mencari nilai value R1. Okay, so ingat balik R1 ni dekat mana? Okay, so ingat balik yang madam lukis equivalent dia. Okay, alright, so maksudnya yang you ada X1, you ada X2, alright, then you ada Z, kira Z1 ni meliputi pada ini R1, ini X1, ini RM, ini XM, ini kita panggil dia sebagai R2 over S, okay, ingat ni, dan X2, okay, so
Ya, Medan dia lukis apa? ada. Tak nampak Kan ke? dia tak nampak. Allah. Sekejap Hmm. Madam ke sampai terkeluar slide. Dia keluar slide je. Dia keluar slide je. Sekejap ya. Dah nampak lah. Tu dah nampak dah. Dah nampak tapi masa main dulu mungkin dia ada delay sikit kot. Dia ada delay sikit. Oh. Sekejap, Madam stop dulu. Dan Madam on balik. Thank you, thank you. Nanti memang Madam perlukan someone yang untuk alert lah kalau tiba-tiba Madam cakap sendiri. Sekarang nampak tak? Nampak Madam ya? Okay, contoh kalau Madam dekat RDC VDC ni Madam buat kotak nampak? Tak nampak dia macam Lambat. Dia nampak lambat tu. sikit. Okay. Okay, so maksudnya ada delay lah dekat situ So kalau dah nampak kotak, so Madam kena beritahu lah Madam buat kotak. Okay, dekat sini kita akan buat cari nilai R1. Okay, so kalau untuk DC test, kalau macam ni kita akan cari nilai R1. So apa-apa pun yang Madam beritahu tadi, kita nak find out equivalent circuit. End up memang kita akan cari equivalent circuit. So macam mana you nak tahu equivalent circuit, you kena ingat apa basic circuit dia dan you bolehlah jot down R1, X1, RM, XM, apa semua R2 over S dan X2. Okay, ini for the DC test. Okay, so kalau for DC test ini dia punya tak perlulah ingat macam mana dia nak tap ni. So dia tap kat sini dia nak, okay, so kena ingat T1, T2, T3 ni maksudnya dia kita induction. Okay, induction motor they have 3 phases. So dia ada phase A, phase B, phase C. So that's why they just go for the okay, they have a few phases. Okay, so kalau ni dia akan tap DC source. So dia akan tap either one. So dia akan tap pada T1 or T2, T2 or T3, T1 or T3. Okay, they will be depends. So dalam rajah yang you all nampak dalam ni dia akan pergi pada T1 and T2. Okay, sebab DC source they will only have 2 terminal, plus and minus lah kan. So kalau induction, kalau AC baru kita akan ada 3 phases. So kalau dia buat DC test, so dia akan tap lah. Maksudnya tap dia akan letak pada jumper, dia nak akan check. Okay, dia akan letak voltmeter kat situ to find the R1. So kita tahulah kat sini you ada nampak ni ammeter, ni voltmeter. Okay, dalam gambar rajah ni dia ada tulis A dan V. So kenapa kita nak cari A dan V ni? Sebabnya kalau tengok pada rumus yang kat bawah ni, dia memerlukan sini adalah untuk VDC dan yang kat sini adalah untuk IDC. Alright. So kat situ kita akan dapat nilai lah. Kita akan dapat nilai RDC. Okay. Ini untuk DC test. Okay. Ni Madam dah tukar slide lain. Dia tukar tak? Ada nampak tak Madam lukis-lukis? Tak ada. Madam buat kotak tadi yang Tak keluar lagi internet rumah kot. Sekejap ya. baru keluar kotak. Dia baru keluar kotak lah. Sebab Madam banyak melukis kejap lagi ni. Sekejap.
Nampak ke? Nampak slide tak? Nampak? Oh, nampak. Nampak. Sorry ya. Kalau dia masih lagi tak beri kerjasama, memang madam kena. Okay, yang ni madam contoh-contoh ni nampak tak? Ke tak ada juga keluar? Nampak. Oh, nampak eh? Ada madam, ada madam. Ada. Ada. Madam, Ah, dia tak tulis. boleh. Okay. Okay. Alright. Okay, tak apa. Okay, so tadi kita go for the DC test. So kita akan ada satu is a DC test to determine the R1. So macam mana kita nak dapatkan that value, kita akan tap two phases lah. Kat sini dalam dia punya ni, dia bagi T1, dia tap dia meter kat sini. So kat DC tadi dia letak A. Right, kalau tengok kita akan ada dua connection. Okay, so ni adalah Y connection dan this one is the delta connection. Okay, so Y connection ni ataupun yang you all belajar adalah star lah, dia sama je. Okay, so kat sini kita akan dapatlah nilai dia. Alright, so kat sini macam mana you all akan dapat the value of the RDC dengan R1. Okay, so kalau kat sini, kalau you dah dapat RDC kan, mula-mula kita kena cari nilai RDC. After kita find the RDC, barulah kita akan dapat nilai R1. Okay, so you kena ingat lah. Sebab DC test ni adalah kita untuk bagi untuk dapatkan nilai R1. Okay, nak dapatkan nilai R1. So ini sama jugalah RDC. Okay, so yang ini kena ingat dah, data ni the more to the shunt ataupun parallel. So dia akan melibatkan apa ni, kita punya calculation for the parallel lah untuk carikan R equivalent. Okay, kat sini. Alright, so you just guna rumus dia terus. Okay, you just guna rumus terus untuk dapatkan nilai value setiap RDC. So kalau DC test kita cari RDC dulu, then baru kita akan cari nilai R1. Okay. So the next circuit model parameter, kita akan buat block rotor test. Okay, block rotor test ni maksudnya kita untuk dapatkan nilai X1 dengan dapatkan nilai X2. Okay, sebabnya kita dah akan dapat nilai X1 dan X2. So kita akan tahu rotor test ni, block rotor test ni maksudnya kita akan stopkan rotor tu. Stopkan rotor ni maksudnya motor ni tak bergerak lah. Okay, bila kita stopkan rotor ni, baru kita dapat nilai X1 dan X2. So ingat X1 dekat mana? X1 dekat yang awal sini, X2 yang dekat sini lah. Okay, madam just buat macam ni. Okay. Alright, so ini you punya X, okay, nilai X, ni you punya X. Okay, ni X1, ni X2. Okay, so ni you punya R, okay, ni you punya R2 over S, then this one R1. So tadi kita baru dapat nilai R1. Kita tak dapat lagi nilai yang kat sini. So sekarang kalau kita buat block rotor test, kita akan dapat nilai X1 dan X2. Okay, so kat sini kalau tengok, kita tak perlu go detail. So kalau tak kisahlah, ini hanya untuk pemahaman macam mana dia tap. Alright, dia tap dan dia stop the rotor, then dia akan take the value. So adalah nilai A1, A2, A3. Sebab kenapa ada tiga-tiga ni? Sebab kita ada 3 phases. So yang ini pun kita akan ada ambil V1, V2, V3. So di mana kita akan membiarkan rotor ni stop and then kita collect the value of the nilai current dengan nilai voltage. Okay, ini untuk block rotor test. Okay, after that kita akan buat the load test. Okay, load test yang ketiga ni adalah kita nak carikan nilai XM. Okay, dan PFW. PFW ni apa? Okay, PFW ni the more to the ya kalau kita
belajar masa lecture lepas, dia go for the rotational losses, ataupun dia panggil kat sini is a friction and windage losses. Okay, kalau yang ingat tu, dia maksudnya daripada, kan kita ada apa namanya, power flow. Okay, ni P out kita. Alright, so kalau kat sini PM kita, yang ini, yang berkaitan dengan shaft. Okay, yang berkaitan dengan shaft ni kita akan dapat cari melalui test ni lah, parameter test ni. So kat sini kita akan buat tiga test ini pada circuit yang sama untuk kita dapatkan equivalent circuit. Okay, kat sini kita akan tengoklah. Kat sini pun dia masih lagi menggunakan A1, A2, A3 untuk dapatkan nilai value. Tapi setiap test, nilai A1 dan nilai A dan nilai V, which is nilai current dengan voltage adalah berbeza. Kan, kalau kat sini pun dia buat nilai I dengan V. So dia akan dapat nilai yang berbeza. Okay, ini adalah circuit parameter test yang kita akan dapat tengoklah. Ada kawan-kawan yang tengah nak masuk ke? Ada siapa boleh tengokkan ke? Ada ke? Madam je boleh tengok. Ya, bunyilah. Tapi dia bunyi kejap Okay. Okay, slide masih nampak Nampak madam? Okay. Allah, ada bunyi lagi. Okay, kita akan pergi pada example 5. Ni last example lah untuk chapter 3. Okay. So kita akan pergi satu persatu kita akan buat. Okay, kalau contoh soalan ni keluar dalam final exam sebab test akan keluar soalan calculation for chapter 3. Okay, so kalau ini ke barangkalian jumlah markah dia adalah 15 ke 20 markah. Banyak So kita sebab end up you all akan sketch the equivalent circuit. Alright. So dia sama juga yang macam kita buat transformer. Okay, hari tu transformer, nanti lepas ni kita akan buat revision. Okay, so yang kat sini kita akan buat parameter test untuk dapatkan equivalent circuit. Okay, kenapa kita nak dapatkan equivalent circuit? Okay, senang, kita nak play around with the number. Kalau kita nak contohnya nak dapatkan nilai efficiency yang tinggi, so maksudnya kita boleh play around with the tukar resistor value ke, okay, nilai X1 ataupun nilai XM tu So sekarang ni dia ada bagi soalan, alright, 75 horsepower, okay, then power 4 pole 208 volt, 600 hertz in the Y. Okay, pastikan ni Y connection. Okay, so kena ingat Y connection. So Y connection, so kalau kita ingat I line dia sama dengan I phase. Okay, so ni kena ingat So kalau voltage pula dia berbeza. Okay, kalau voltage di mana kalau kat sini V phase kita adalah VL over Z3. Alright, kat sini So bila you dapat je soalan, dia tulis je kat situ Y connection. So maksudnya you terus tulis yang ini. Kenapa Sebab ini untuk mengelakkan sebarang kesilapan yang agak tinggi lah. Sebabnya biasanya kalau kita dah buat, sebab ni panjang, agak panjang sikit So kat sini dia ada dah bagi tahu nilai volt, dia dah bagi tahu nilai frekuensi dan nilai current. Kat sini dia dah bagi dah nilai siap-siap. Okay, nilai VDC, IDC untuk DC test. Okay, DC test kita tahu kita nak cari nilai R1. Okay, load test ni kita dah tadi untuk XM dengan PFW. Okay, yang ini kita akan dapat nilai X1 dan X2. Okay, so kita akan buat satu persatu kat sini. So kita tengok nilai dia, alright. So kita akan buat So kita akan buat
test by test. Okay. So kat sini, okay, kita akan buat pada DC test. Okay. Kat sini kita akan buat pada DC test. Alright, DC test yang kita tahu, yang tadi rumus dia, kita just guna je rumus dia, which is RDC, alright, sama dengan VDC over IDC. Okay, so VDC, tengok dia ada bagi dalam soalan. Dia terus bagi, itu information yang dia dah bagi, 13.6 you divide by berapa? Ingat tak kat sini ada kan nilai value dia? Okay, cuma kita ada darabkan dengan 2. Okay, so kita darabkan dengan 2 kat sini sebab dia reflect dengan kita buat Y connection kat sini. So 2 adalah 28.0. Kita akan dapat jawapan is 0.243 ohm. Okay, kenapa kalau kat sini kita akan tengok pada alright kat sini. Alright, dia akan ada efek dekat sini sebab tu dia bagi 2 kat sini. Okay, sebab tu kat sini dia adalah bagi 2 dan kita dapat 0.243 ohm. Okay, untuk DC test kita just biarkan je nilai dia RDC dia kat sini sebab nanti kita buat satu-satu dan kita akan dapat nilai R1 So untuk next step is kita akan buat is the no load test. Okay, kita akan dapatkan nilai XM dengan PFW lah secara theoretically. Alright, so kalau kita tahu kat sini kita adalah Y connection. Okay, Y connection. Alright, so Y connection kat sini. Alright, ini dia punya connection. Alright, so Y connection kita akan dapatlah kat sini nilai. Okay, VDC pun ada, IDC pun berkaitan lah dekat sini. So macam tadi yang madam tuliskan, kita akan tahu yang IL sama dengan I5 dan kita akan ada kat sini is V5 sama. Madam selalu tulis sebab kadang-kadang madam pun selalu tersilap. Alright, so kat sini kalau tengok pada soalan, dia ada bagi nilai IA, IB, IC. Alright, which is this one I phase. Setiap phase sepatutnya dapat nilai yang sama. Tetapi kat sini, nilai dia kat sini dia bagi 8.12, 8.2, 8.18. So apa yang kita perlu dapatkan adalah, kita dah tahu IL ni sama dengan I5 ni. Tapi I phase. Alright, so tapi kita kena cari average. Kenapa kita cari average? Sebab kita tahu dua IL dan I5 ni dia sama. So sebab tu kita buat 8.12, kita tambahkan 8.2, campurkan 8.18. Divide by 3. Okay? Sebab kita nak cari average. Kalau dia dah terus bagi direct phase tu berapa, contoh 8.2 saja. Untuk setiap phase tu kita tak perlu buat average, kita tak perlu buat step ni. Kenapa kita kena buat ni? Sebab you nampak ini adalah untuk IA, ini adalah untuk IB dan ini adalah untuk IC. Alright. So sebab tu kita divide by 3 and then end up kita akan dapat average value for the current flow which is 8.17 ampere. Okay. So sebab tu kita dah dapat dah nilai IL ataupun I5. Okay. So kat sini lepas dah dapat dah ataupun IL ni kan sama dengan I5. So kita nak cari V5 lah kat sini. Alright, the per phase kan. So kat sini kita dah tahu nilai dia. So kat sini kita guna balik rumus ni. VL divide by Z3. Okay, VL tadi value dia adalah 208. Okay, tengok balik pada soalan ni madam buat based on information given from the question. Okay, so dia dapat kat sini dan kita akan dapat nilai 120 volt. Okay, so kat sini kita dah dapat nilai I dan kita dah dapat nilai V. So kita boleh cari nilai apa? Kalau kita guna Ohm's law. So kita boleh cari nilai Z. Okay, Z5 ni lah. Sebab tadi dia kata per phase kan. So kat sini kita boleh tengok V5 divide by I5. Alright, sama dengan 120 ni you divide by 8.17. You akan dapat jawapan is 14.7 ohm. Okay.
Z5 ni adalah dia punya equivalent circuit lah kalau kita tengok dekat sini dekat sini equivalent circuit kat sini. Alright, kat sini equivalent circuit kat sini. Cuma kita tahu kat sini Z5 ni adalah dia adalah berkaitan dengan nilai Z lah. So kita akan ada X1, kita akan ada X2, kita akan ada XM. Okay, so ini adalah dalam induction motor. So kalau untuk pengetahuan, kalau kita buat no load test punya ni, kita akan dapat tahu bila kita buat no load test, dia akan ada dua benda yang kita kena bear in mind, which is pertama, dia takkan ada nilai value R2 dan JX2. Okay, so maksudnya kita tak ada nilai yang R2 dan JX2 di belah tepi ni, dan seterusnya nilai RM ni terlampau tinggi sampai kita ignore dia punya value. Sebabnya kita tahu dalam circuit kalau nilai resistor ni terlampau tinggi, kita akan ignore sebab current takkan flow pada nilai resistor yang tinggi. So kat sini kita akan tengok pada ZEQ ataupun Z5 kita ni adalah hanya ada, ini dah tak ada kan. So dia dah kata sini dah tak ada. So kita cuma ada JX1 plus X2 sahaja. Okay, so maksudnya dia ada kat sini je lah. Okay, sekarang nanti akan student tanya kenapa, mana R? Okay, kalau kat sini load test kita akan pergi kepada imaginary number saja. Okay, ingat imaginary number. So kat sini, so kita dah tahu dah tadi dia ada kepada JXM dan JX1 ni lah sepatutnya ada kat sini. Okay, tapi bila kita dah buat equivalent kita akan ada kat sini kan. Kita akan ada nilai JX2. Okay, bila kat sini kita dah cancel it out. So you akan dapat cuma JX1 plus JX2 as for the ZEQ. Okay, ini untuk no load test punya benda yang kita akan dapatkan lah. Alright, so clear kat sini. So kat sini kita akan dapat X1 plus X2 kat sini kita akan dapat dalam nilai 14.7 ohm. Okay, kenapa kena ingat? Sebab nanti end up kita akan cari balik benda ni dekat after kita buat the third test. Okay, third test yang kat sini pula. Okay, third test yang kat sini kita akan buat log rotor test. Log rotor test ni maksudnya the more to the kita akan stopkan the motor lah. Alright, stopkan motor ni kita akan kat sini kita akan determine lah. Kita akan determine untuk dapatkan nilai X1, X2 juga. Okay, X1 dan X2. So tadi kita dah dapatkan dia punya equivalent macam ni. Alright, kita dapatkan equivalent kat sini. Tapi untuk yang nombor 3, kita akan dapat direct terus berapa nilai X1 dan nilai X2. Okay, so kat sini kena tengok balik semula sebab setiap test macam Madam cakap, setiap test dia akan bagi nilai current yang berbeza dan akan nilai voltage yang berbeza. So kita kena cari balik nilai IL ataupun I5 yang tadi. Okay, sebab kita tahu tadi I5 tadi dia ada nilai yang berbeza. Okay, kalau tengok balik dalam soalan. Okay, tengok balik kat dalam soalan ni. Okay, nilai dia berbeza kat sini, nampak? Tapi dia lebih kurang sama. Tapi kita masih kena cari apa dia punya average. Okay, sebab kenapa kita cari average? Kita kena cari average dia sebab nilai I dia berbeza untuk setiap phase. Okay, so bila dia berbeza untuk setiap phase, kita akan tulislah kat sini IA plus IB plus IC divide by 3. Okay ke semua? Masih ada lagi ke? Okay. Okay. Alright. Tak apa. Kita santai Tapi santai tak santai kena try lah tekan kalkulator. Kalau dalam kelas ni Madam dah suruh dah tekan kalkulator kan. Okay. So 27.6. Okay, ni ambil balik dalam soalan tadi. Kita divide by 3. So end up you akan dapat, kita akan tahu IL ni sama dengan I5 bersamaan dengan 27.9 ampere.
Okay, kalau nak tengok dalam author tu pun ada PDF notes, okay, untuk chapter 3. Dia terus ada je step yang ini, tapi dia sikit je lah step dia. Kalau ni you all boleh tengok lah sekejap lagi Madam akan tunjuk. Okay, kita akan tengok kat sini, kita dah tahu ini adalah log rotor test, maksudnya dia blocking the rotor, so maksudnya rotor tak moving, so maksudnya stop the motor lah. So kita kena cari, kita boleh cari measure P in. Okay, so kita akan measure P in as we know, setiga VL IL cos theta. Okay, tengok dalam soalan dia ada bagi P in. Okay, bukan P in ni datang dari langit P in ni ada kat sini. Ni nampak ni. P in ni kat sini. Soalan ini dia banyak sangat information given. So pastikan you guna yang sebetulnya lah. Okay, supaya tak ada kesilapan berlaku kat situ. Okay, so kita patah balik kat sini. So kita boleh measure P in untuk kita dapatkan nilai theta. Okay, kita akan dapatkan nilai theta. Sebab ini semua kita dah tahu nilai. So kat sini kita buatlah kat sini cos theta sama dengan P in bahagikan dengan set 3 VLIL. So P in kita tadi adalah 920. You divide by dengan set 3. Okay. Darabkan dengan 25 dengan 27.9. 25 ni datang daripada mana? Ada dekat soalan juga. Dekat soalan dia dah given. So you akan dapat dalam 0.762. Okay. Ni dia dah kira. So end up you akan dapat theta dalam 40.4. Okay, ini kita dapat theta. Kenapa Madam buat satu persatu ni untuk kita dapatkan nilai value lah. Okay, kat sini kita dah, Madam akan, you all dah dapat nilai theta, you dah ada nilai IL. So kita tengok Madam. Ya. Yang tadi yang bahagi 3 tu memang formula yang IA plus ID plus IC. Yang ini kita kenapa kita bahagi 3 sebab sebab dalam soalan ni dia dah bagi nilai ke sini kan. Alright, dia dah bagi nilai ni, sepatutnya kita tahu I5 dengan IL ni sepatutnya sama. Tapi kat sini tak sama kan. So bila tak sama, apa yang kita kena buat, kita kena cari average dia orang. So average ni kenapa divide by 3? Sebab kita ada 3 phases lah. Right. Okay, good. Okay, so bila kita dah dapatkan nilai tu, so dapat nilai, student pun akan confuse lah sebab pastikan kalau tengok dekat sini, IL untuk test yang kedua berbeza. Okay, dan test yang ketiga pun berbeza. Okay, tapi korang jangan risau. Bukannya kita kena samakan, memang berbeza. Kalau korang dapat sama, itu pelik. Sebabnya kita membuatkan parameter test yang berbeza. So bila parameter test yang berbeza, confirm nilai current flow will be different. Okay, sebab tu tadi yang ini for the test yang pertama is 27.9 dan test yang kedua tadi kita dapat dalam 8.17 as dia punya average. Okay. So please bear in mind jangan rasa risau kalau jawapannya berbeza. Sebab biasa kalau kita buat dalam circuit, kita nak dapatkan, kita check walaupun apa-apa solution, kita akan dapat jawapan yang sama. Tapi ini berbeza sebab kita akan buat berbeza parameter test. Okay, sebab tu jawapannya berbeza. Okay, yang ini madam, kita just refresh back yang kita dah lukis tadi, yang kita dah kira satu persatu tadi. Okay, ini harap-harap benda ni sentiasa adalah dalam you all punya ingatan sebabnya kita ada lagi 2 hari lagi nak exam. Okay, ini R2 over S. Alright, dan ini JX1. Ini Ini X1, ini X2. Ini R1 dan sini JXM.
Okay, so bila kat sini kita akan tahulah ni untuk yang load yang ketiga untuk test yang ketiga. So kat sini kita tahu kat sini given VL adalah sama dengan 25 volt. Alright, so kat sini kalau kita nak carikan V5 kat sini ataupun V phase kat sini adalah VL bahagikan. Sebab kenapa kita guna Y delta. Alright, Y connection. Alright, so kalau delta connection berbeza Kalau delta connection dia punya current dia berbeza tapi V5 dengan VL dia adalah sama. Okey, tapi dalam kes ni kita buat tadi IL dengan I5 kita ni sama sebab ini adalah Y connection. Okey, ini adalah untuk Y connection. Okay, so kat sini kita akan dapat nilai VL tadi berapa is 25, you set by 3, you akan dapat 14.4 volt. Okay, ini kita baru dapatlah untuk satu persatu nilai yang kita boleh dapatkan for each of the test yang kita dah buat tadi So sebab tu Medan cakap soalan ni dia adalah dalam 15 ke 20 markah lah kalau keluar dalam final exam. Okay, so kita akan, ini clear, kita dah tahu dah nilai sebab untuk test yang ketiga, block rotor test tu, kita akan nak dapatkan nilai PFW kan dan nilai XM. So kat sini kita boleh tengoklah apa-apa value yang kita dapat, kita sekejap kat sini, alright. So kita akan kira nilai value R1. Okay, R1 dan R2. Tadi kita dah just nampak nilai X sahaja. Okay, so after kita dah tahu, okay, kita ada tulis ni, we already know that P ni adalah caused by the resistive. Okay, kenapa by resistive? Sebab dia ada R1 dan R2. So kita akan buat kepada impedance punya triangle. Impedance pun ada triangle. Okay, which is kita ada Z kat sini. Kita akan ada R dan nilai X. Okay, so ini you all dah belajar tak masa dekat circuit theory yang ni? Ada tak? Triangle untuk ni. Sebab dia punya rumus dia end up nanti kalau you dapat ingatlah yang kita macam mana kita nak dapatkan cos theta is the R over Z. Okay, R over Z. Di sini cos theta. Okay, sebabnya kenapa sekarang ni kita dah Madam akan buat satu persatu sebab kat sini R ni, okay, Madam just tulis dulu. Okay, R sama dengan Z cos theta. Okay, bila Z cos theta ni, alright, Z tadi berapa kita dapat tadi? Z kita dapat berapa tadi? Ingat tak? Z kita dapat berapa? First kita akan dapat nilai theta. Okay, theta kat sini kita akan dapat ni 40.4. Alright, so then kita akan terus masukkan nilai kat sini is the Z cos theta is 0.517 cos theta. Okay, theta 40.4. Okay, kita akan dapat 0.394 ohm. Okay, kat sini R ni adalah dia melibatkan nilai R1 plus R2. Okay, R1 plus R2 tu. Okay, sebab kita akan ada dua side. Okay, satu kita boleh nampak lah side yang pada stator dan satu lagi side pada rotor. Okay, so kat sini kita akan dapat the final calculation kat sini. Okay, kita just guna balik. Kita guna balik apa yang kita dah kira tadi 14.43 dan you dividekan pada 27.9. Okay, kita dapat 0.517. Okay, ini 0.517 yang kita gunakan masuk kat sini. Nilai Z. Okay, so bila kita dah dapat nilai Z ni kita dah kira. Okay, sebab ini dapatkan daripada nilai 14.43 ni pun daripada sini. Okay, 14.4 lah. Alright, dan satu lagi is the 40.4 dan kita guna 27.9. Okay, ini yang ini, kita guna yang ini Yang ini.
Okay, kita guna nilai yang ini dan last one kita guna nilai yang inilah. Alright. So you akan dapat nilai ni, nilai ohm ni. Okay, so ini untuk test yang ketiga. Okay, bila you dapat test yang ketiga, okay, you akan tengok kat sini dia akan tulis. Kat sini you nampak R1 plus R2 bersamaan dengan 0.394 ohm. Okay. R1 ni, berapa nilai R1? Kita dah tahu tak nilai R1? Okay, nilai R1 ni kita boleh dapatkan daripada nilai DC test yang kita dah buat. Okay, so nilai R2 yang kita dapat sekarang ni adalah 0.394, kita tolakkan dengan 0.243. Okay, maksudnya daripada nilai DC test yang kita dapat dan R2 yang kita dapat adalah 0.151 ohm. Panjang kan? Pening tak? Pening juga Ada yang I5 tu 27.9. Mana? Yang V5 over Aha. equal to 14.43. 27.9. 27.9. 7.9 yang sini. Ni. Kita kira average ni. Okay. Average dia Okay. Apa you all try buat satu-satu. Okay, sebab yang ini sebab dia melibatkan tiga test dalam satu soalan. Okay, sebab dia kena ada tiga test dalam satu soalan for you to find out the equivalent circuit lah for the induction motor. Okay, so kat sini kita dah dapat nilai R1, kita dah ada nilai R2. Okay, so sekarang kita akan pergi pula ini kita dah dapat, sekejap madam nak kena tambahkan slide. Tak cukup ni. Okay. Nanti slide ni madam akan bagi ke tak nak? Nak madam nak. Nak. Nak Okay. Alright. So tadi kita dah kira apa tadi? Okay, kita dah dapat nilai R1 dan kita dah dapat nilai R2. So sekarang ni kita akan ada banyak benda yang kita belum kita belum kira sebab kat sini kita kena pastikanlah untuk dapatkan nilai satu persatu. Okay, so lepas ni kita nak carikan sekejap. So sekarang we need to determine the value of XM. Okay, XM dalam frekuensi 50 Hz. Okay, kat sini macam mana kita boleh tahu dia 15 Hz? Sebab kalau kita tengok dalam soalan, okay, dalam soalan yang dibagi dia dalam 15 Hz. Okay, sebab yang ini yang asalnya. So kat sini X5, kenapa 15 Hz kat sini? Okay, tengok ni masih lagi pada test nombor 3. Okay, test nombor 3. Dia buat dalam frekuensi 15 Hz. Tapi dalam keseluruhan is 60 Hz kan? Yang ini sekarang masih belum selesai dalam test yang ketiga. Test pertama dan test kedua senang. You all ada direct je. You guna you guna formula dan you akan dapat. Tapi kalau dalam test yang ketiga, dia akan ada banyaklah nilai-nilai yang you akan dapat. Okay, sebab tu madam tulis kat sini XM ni dalam frekuensi kita cari dalam test log test ni dulu. Okay, so dalam log test ni kat sini X5 dia kat sini adalah Z5 sin theta. Okay, so macam mana dia boleh dapat benda macam ni? Sebabnya dia berkaitan dengan tadilah. Okay, so theta kat sini. Alright, so kat sini adalah Z. So kita akan dapatkan nilai Z5 ni tadi kita dah dapat kan? Okay, Z5 tadi kita dah dapat berapa nilai dia? Okay, kita dah dapat nilai 0.517. Okay, kita dah dapat nilai 0.517. Kita tulis kat sini 0.517 sin theta. Mana theta ni?
Theta ni kita masih menggunakan triangle yang sama. Okay, kita masih menggunakan triangle yang sama which is theta kat sini adalah 40.4. Okay, 40.4 ni macam mana kita boleh dapat 40.4? Medan ulang balik. Okay, daripada sini. Daripada sini kita dapat theta 40.4. Nombor 3 punya test ni dia banyak punya information yang kita kena cari lah. Okay. So bila kita dah dapat kat situ, kita tulis sini 40.4. You dah dapat berapa nilai dia? Is 0.335 ohm. Okay. So ini dia kata kalau frekuensi dalam 15 Hz, you dapat X5 bersamaan dengan 0.335. So kalau dalam frekuensi 60 Hz, X5 you berapa? So you kena kira perkadaran lah. Okay, 60 you divide by 15, you darab dengan 0.355. 35. Okay, you akan dapat jawapan 13.4 ohm. Okay, yang ini perkadaran perkadaran ni. Maksudnya kalau 15 Hz kita dapat this value. Kalau 60 Hz kita dapat berapa. So ini dia punya buat dalam perkadaran. Okay, ni formula perkadaran. Dia tak ada dalam kita punya syllabus lah. Tapi kita membuat perkadaran ni more to the mathematics punya information So ini kita dah dapat dah. S5 dia adalah 13.4. Clear tak? Sorry. Bukan 13.4. 1.34. Alright, 1.34. Okay, kita dah dapat nilai 1.34. Thank you. Okay, so bila kita dah dapatkan nilai 1.34, so kita akan pergilah kat sini. Medan akan pergi face baru. Okay, kita akan tahu X5 kat sini dia sama dengan ST. Okay, bersamaan dengan X1 plus X2. Okay, so X1 plus X2. So kita tahu X1 plus X2 tadi yang kita dah kira berapa? 1.34 ohm. Okay, so dalam soalan ini, okay, kita akan menganggap ini, okay, dalam soalan ni dia ada terlupa lah tulis. Sepatutnya ini dikategorikan dalam kelas A. Okay, kenapa kelas A? Maksudnya kelas A adalah reactance dia, okay, reactance divide equally. Apa maksud reactance divide equally, which is X1 sama dengan X2. Okay, so tapi kat sini X1 plus X2 is 1.34. So kat sini kalau X1 sama dengan X2, so 1.34 you divide by 2, you will get the value berapa? 0.67 ohm. Okay, right. Kat sini kalau ada soalan tu dia akan tulis, dia akan ada satu statement lah. Kat sini ada dia lupa nak tulis under class A Okay. So kat sini kita dah dapat nilai X1 dan nilai X2. Okay, after kita dah dapat nilai X1, X2, kita dah nak siap dah ni. So kita ada lagi yang tertinggal. Okay. X1, X2 ni kita dah dapat. Okay, ada lagi satu rumus yang kita dah tertinggal is X1 plus XM adalah 14.7 ohm. Ini yang mana Yang ini 14.7 plus 0.7 dekat mana tadi? Yang ini. Okay, ini XM Okay, sebab yang ini nilai XM sebenarnya. Okay, sini. Okay, sebab ini kita dah dapat XM is the 14.7. So 14.7 kat sini X1 XM, so kita dapat nilai XM. So X1 kita dah dapat. So nilai XM kita boleh buat is 14.7 tolakkan dengan nilai X1 iaitu 0.67. So kita akan dapat nilai value is 14.03. Alright. So dekat sini okay, so dekat sini barulah kita akan dapat equivalent. Sorry, kat sini is the equivalent. Kat sini barulah kita dapat is the equivalent set After a lot of
calculation yang kita dah buat tadi, okay, barulah kita dapat equivalent circuit. So kat sini kita akan R1, kita akan ada JXM, dan kita ada R2 over S. Okay, R2 kita dapat 0.151. S kita tak ada, kita just buat macam ni je. Okay, so kat sini is the JX2, ni JXM. Alright, that's this one, dan this one is the R1. So R1 kita dapat kat sini is 0.23 ohm. Okay, kat sini kita dapat J 0.67 ohm and that is the J 0.67 ohm. Ini final answer. You tengok sini. Soalan ni dia bagi very okay. Ni nampak the connected in design A. So design A ni is under class A lah. Sepatutnya dia ada statement lah kat sini. Kalau mungkin soalan for your final exam Okay. So bila kita tengok kat sini, kita kena tengok satu persatu. Okay, apa yang kita perlu dapatkan, yang kita dah kira. Okay, so apa yang madam boleh rumuskan kat sini, untuk ketiga-tiga test ni kita kena buat step by step. Okay, after buat step by step, kita akan dapat equivalent circuit for each of them. Okay, so kat sini inilah kita akan dapat nilai RDC. Okay, RDC, so madam boleh tulis sekali lah, dia adalah pengiraan untuk kita punya R1 lah. So kita dah darab dengan 2 sini siap-siap. Okay, okay, ada juga yang student dia terus buat VDC over IDC dulu, lepas tu baru dia cari nilai R1 which is divide by 2. Yang ini dia dah terus divide. Okay, so ada juga persoalan dekat sini dia terus divide, kita dah dapat. Lepas tu load test kita akan dapatlah nilai-nilai value X1 plus XM. Okay, X1 plus XM kat sini. Alright, so X1 plus XM. So kat sini dia akan lalu pada XM. So log rotor test ni, okay, log rotor test ni kita akan dapat nilai X1 plus X2. Okay, kita akan dapat nilai X1 dan kita dapat nilai X2. So, madam boleh rumuskan, okay, madam boleh rumuskan dekat sini, R1 kita boleh dapat daripada DC test. Okay, so then X1 dan X2 kita boleh dapat dekat mana? Dekat mana kita boleh dapat? No load test Okay, ni sama. Okay, then the last one kita akan dapat XM ni. Okay, XM ni dekat mana? Kita akan dapat dekat log rotor test. Alright, which is yang ketiga lah. Okay, yang ketiga. Ni yang test yang kedua, ni test yang kedua, ini test yang ke-1. Alright, so kat sini kita nampak dia agak panjang lah untuk you all first untuk hadamkan dia punya pengiraan. So yang ini you all boleh try, okay, dekat dalam author pun ada tutorial. So boleh dekat situ kat tutorial you all boleh try to do the question. Okay, kalau ada yang nak cari jawapan macam mana tu, just text madam lah. Okay, lagi satu R2 kita boleh dapatkan kan? Tadi R2 kita dapat dekat mana? R2 kita boleh dapat kat mana? R2 kita dapat kat mana tadi? DC test ke? R2 dapat kat DC test ke? Tak kan? Kita masih dapat dia R2 ni dekat log rotor. Test yang ketiga. Okay, kat mana R2 ni? Tadi kita cari R2. Kita tengok kat sini ni nilai R2 kita. Nampak? Okay, lepas ni you all try buat satu persatu untuk this calculation. Okay, so buat fair dengan soalan ni dulu. So, madam boleh rumuskan, kita punya induction motor pun kita ada parameter test, tapi kita ada 3 test. Okay, 3 test untuk kita dapatkan setiap satu
nilai value for the equivalent circuit. So ini rumusan dia lah. So rumusan dia daripada mana kita nak dapatkan nilai value daripada test. Okay, ini test yang pertama, DC test, no load test for X1 dan X2. Dan XMR2 kita boleh dapatkan daripada log roster test. Okay. Ada apa soalan? Madam nak tengok slide yang sebelum ni sikit daripada slide yang Yang ini? sekejap Okay, boleh. Ini dah pukul berapa ya? Pukul 10 suku. So kita ni kelas boleh sampai pukul berapa ni? 11. Boleh Madam akan curi masa sikit lagi lah untuk kita ni dah nak habis dah. Ni dah habis dah ni. Chapter 3. So kita akan pergi pada revise for your chapter for your test. dah Madam. Okay dah Okay. So ni equivalent circuit. So Madam boleh rumuskan daripada yang kita belajar chapter 3 tadi. Okay, chapter 3 you ada you ada play around sebab ni induction So induction, this one is for the AC generator or for AC motor. So now kita motor AC motor. So you ada belajar macam mana nak cari slip, macam mana you nak cari number of speed, okay, dan number of pole. Okay, itu yang week pertama for chapter 3. We have done before the mid-sem break. Then yang baru-baru ni, minggu lepas ni yang you all dah belajar, tak kisahlah group C ataupun group D, okay, you dah kira. Okay, so you play around with the imaginary number. Okay, sebab imaginary number yang you boleh tengokkan pada inilah induction motor. Okay, so you nak tengok pada power flow diagram. Okay, power flow diagram you kena cari input power ataupun mechanical power. Okay, ini untuk calculation So calculation you kena tengoklah. Ni yang kita dah buat sekali sama-sama. Okay, ni rumus ni memang you kena ni So untuk pengetahuan memang rumus tak diberi masa exam. So yang penting sebab tu Madam kata kalau you dapat soalan terus tulis rumus. Once you tulis rumus at least you dapat markah dekat situ. Maksudnya effort you remember the formula. Okay, then the last one kita pergi pada torque analysis. Okay, torque analysis dan kita akan last is the determine of the circuit for equivalent circuit for the parameter test. So bila kita dah buat parameter test, inilah contoh-contoh yang kita dah dapat, kita dah buat sekali sama-sama. So Madam mengharapkan lepas kelas ni you buat, walaupun soalan ni tak keluar untuk test dia, maksudnya dia tak cover test, tapi you try buat dulu untuk fahamkan. This one is for your final exam, preparation for your final exam. At least you faham dulu lepas ni. Okay, so inilah calculation dia banyak. Okay, so then ini just only for the information lah, untuk the knowledge, which is that for the starting of the induction motor dia akan ada few methods lah. Okay, maksudnya direct online starter, star delta starter dan auto transformer starter. Okay, kalau you ingat auto transformer starter pun dah keluar dekat quiz. Ini just only for the information. Dia tak pergi more details. More details you akan belajar dalam SEM depan dalam power system. Okay, so yang inilah, ini dia just bagi tahu yang kita dah guna squirrel cage. Okay, ini squirrel cage yang you dah buat dalam lab 4. Okay, yang kita tak cover lah yang untuk slip ring ni. Okay, slip ring yang dekat ni. Dan kalau kat sini you nampak kat sini ni dia punya slip ring. Okay, kalau DC you pakai commutator kan. So inilah beza dia AC dan DC. Tapi squirrel cage dia paling simple punya inilah paling simple punya installation ataupun assemble for the motor. Okay? Ada apa-apa soalan tak untuk chapter ni? Tak ada Okay, pandangkan kita nak pergi pada chapter revision for your test. Okay, so Madam just nak refresh back. Okay, refresh back sebab chapter 3 dia hanya cover for theory.
Okay, so if for the theory, apa yang you need to highlight, okay, yang ini maksudnya apa dia punya, apa itu induction machine. Okay, induction machine you boleh cakap dia ada stator dan rotor ataupun ini terkenal dengan AC motor or AC motor. Okay, ini pun sama. Alright. Yang ini pun you kena, sekejap. Okay. So yang ini penting advantage and disadvantages for the AC for the induction machine. Okay. Then types of the motor. Types of motor ni just kita dah cover for the induction motor. And then chapter 4 kita akan cover lah synchronous motor. Okay. Sebab kita tahu induction motor kat sini ini keyword dia. Kalau ada soalan tanya pasal induction motor, you need to find you use the synchronous motor. Okay, synchronous motor maksudnya dia tak tergerak lah. So this one is for the chapter 3. Then for the chapter 4, we will cover for the synchronous motor. After synchronous motor, kita akan pergi pada reluctance motor and permanent magnet. Okay, yang ini pun penting Ini penting, types of the rotor. Okay, types of the rotor. Okay, kita ada squirrel cage and the one rotor. And then ni maksudnya dia more to the thinking, critical thinking. Macam mana you nak find out which one is the single phase induction motor, 3-phase induction motor. Okay, you need to list down berapa banyak kat sini Kat sini dah dia punya ni lah contoh-contoh yang you boleh ni. If in case this one will become out on your test. Okay, so maksudnya ni you faham lah kalau single phase maksudnya dia punya horsepower dia agak rendah sikit compare to the 3-phase. Kalau 3-phase is more to 10 or 100 of the horsepower kat situ. Okay, so kalau sini kalau single phase you just thinking about your home, okay, your house, you ada blender, you ada mixer, washing machine, refrigerator, that one is on is come out for the single phase. Okay, kalau 3-phase is more to kalau load lagi lebih lah, maksudnya pada compressor, aircon. Okay, ni construction. Okay, construction dia ada stator and rotor. And then you end up construction, then apa perbezaan squirrel cage dengan wound rotor type. Okay, itu hanya yang akan cover for your test. Okay, chapter 3 dia akan cover only until 3.2 lah. Okay, 3.2. The rest they will cover for your final exam. Clear For chapter, madam tak tulis mana-mana madam just show the slide. So you just take note. Okay, this one for the chapter 3 lah. Okay, let me just go for chapter 1. Okay, chapter 1. Okay, chapter 1 ni, chapter 1 is the very basic one. Okay, the very basic. Maksudnya, kita dah come up with the quiz. Okay, so you kena tengoklah apa tu main construction of the DC machine. Okay, tak perlu lukis. Okay, you kena faham apa dia dalam main construction ni. Okay, kalau ingat you punya lab 1 ke lab 2 tak silap madam, you all pun ada listkan the main construction the DC machine and then you elaborate a little bit what the function, okay, what is the function of armature, commutator. Okay, so pastikan you know the main construction. Okay, so the main construction ni lah maksudnya sikit-sikit je lah, tak perlu nak bagi the whole statement for each of the machine part. Okay, so kalau kat sini you boleh list down kan sebagai armature, commutator, winding pole ni pun semuanya dah okay. Okay, maksudnya construction of the DC machine. Okay, you kena ingat kat situ. Okay, so DC machine generator, so maksudnya macam mana dia generate. Okay. Okay, tapi madam ni ini alhamdulillah you tahu.
Cuma madam nak more focus is on the example. Okay, so example ni kalau ingat quiz kita adalah masuk DC Shan kan. So sekarang ni kita akan pergi if in case the soalan pun kan ada sedikitlah pasal Shan ataupun series. Okay, tapi yang penting you all kena ingat sebab dalam ni dia ada power flow diagram. Okay, power flow diagram yang you kena kira. Okay, dan kalau ingat masa quiz dia tak keluar pasal talk. Okay, so kemungkinan talk ni akan ditanya masa chapter 1. So madam faham chapter 1 ni insyaAllah kita boleh score dekat sini. Okay. So then talk and then also the efficiency. So nak diingatkan untuk yang ini kita tak akan kita tak akan beri formula lah. Okay, formula dekat soalan. Okay, so madam harapkan hari tu dah keluar Shan. Okay, tak tahulah dia akan keluar Shan balik ke tak. Tapi you try to go for soalan example 3 and 4 ni. Okay, try to find the example 3 and 4. Tapi more familiar is example 4. Okay, sebab dia ada talk dengan efficiency. Okay, ini untuk untuk chapter 1. Okay, so chapter 1 kalau madam boleh refresh balik, maksudnya dia punya teori dia ada 5 marks. 2 soalan 5 marks, 5. And then for the calculation, okay, for the calculation dia ada 10 marks. Okay, so for calculation for 10 marks, they will consider for you to find macam ni lah. Mechanical power, output power, torque, efficiency, and then the flow diagram. Okay, fishbone. Okay, so which one will become what? Either series motor, compound motor, ataupun shunt motor. Okay, ataupun maybe they will come up for the shunt generator ke, compound generator ke, ataupun apa lagi satu? Ataupun series generator. Okay, tu je soalan yang test 1 akan tanyalah. So maksudnya untuk sini dia ada 10 markah. Banyak tu untuk calculation. Okay, so madam ingat lagi chapter 1 ramai yang dah buat tutorial yang ada dekat dalam soalan tu. Buat. So buat, kemungkinan soalan agak lebih kurang sama. Sebab dia akan play around with this kind of the question. Okay, dia akan tanya benda yang sama. Kalau generator dia akan tanya pasal power generator lah. Okay, then dia akan play around with the same flow, same flow. Okay, so ini untuk example untuk chapter 1. Chapter 1 madam tak risau sangatlah, insyaAllah boleh tengok dekat quiz. Sebab quiz tu madam belum tengok lagi berapa you all punya markah, but hopefully will be okay lah. Okay, so untuk, okay, kita pergi pada example 3. Example chapter 2. Chapter 2 ni transformer. Okay, so transformer ni dia punya markah teorinya hanya sikit saja. Di mana markah teori dia 3 markah saja. So the rest will be 17 marks. Okay, 17 markah adalah calculation. Banyak kan? So calculation. So maksudnya you all kena tengoklah quiz yang madam buat quiz yang hari tu, quiz you all tu just tanya sedikit saja. Okay, so dia just touch a little bit of the calculation about the referred to the primary side or referred to the secondary side. Okay, but for the test, okay, most probably there will be cover more than that. Okay, so sebabnya you masih lagi kena yang ini. Okay, madam akan pergilah satu persatu macam ni. Okay, yang ini ingat configuration. Okay, ideal transformer.
Okay. So more dia akan pergi go for the lebih kepada practical punya transformer. Okay. So practical transformer yang ini yang kita nak kalau sempat pukul berapa sekarang? Siapa boleh tengokkan pukul berapa sekarang? 10.25. 10.27. Okay. Okay, so kita rasa Madam kalau sempat kita akan buat example kat sini. Okay. So sekejap. Okay, so kat sini kita practical lah. So you focus on the practical transformer. Okay, practical transformer. Yang hari tu pun kita keluar more to the macam quiz ni just tanya sikit je. Okay, to cover up for the question 2. For the quiz tu, sorry. Okay, so ni adalah practical transformer. Okay, ni practical transformer. Kalau you tengok, kalau tak ada load, yang ini ada load. Okay, ni referring the impedance. Okay, so ingat impedance equivalent circuit. Okay, ni equivalent circuit yang hari tu keluar ke yang masa quiz kan? Okay, so kena ingat balik semula. Okay, yang ini penting. So maksudnya equivalent circuit for the transformer referred to the primary. Maksudnya kita bring yang secondary tu pergi ke sini. So kat sini akan kosong, tak ada apa-apa. Alright, so kita akan ni. So yang ini you kena ingat lah. Apa yang penting you kena cari nilai A value. Okay, so A value macam mana nak cari, you kena ingat A tu okay, kalau dia ada certain value yang kita boleh cari dengan voltage ataupun dengan number of turns pun, okay, kita boleh dapatkan nilai. So yang ini saya refer to the secondary. So refer to the secondary maksudnya kita pergi ke yang ini just remain as it is, okay, dan yang ini kita letakkan ke secondary. Yang ini kosong, tak ada apa-apa. Cuma ada perbezaan lah. Yang ini memang kena ingat. Okay. So if in case this question will be come out, mungkin dia akan bagi markah dalam 5 markah macam tu. Okay. I'm not sure dia akan keluar refer to the secondary ke refer to the primary. Okay. So yang ini you dah cover. Okay, yang ini okay, madam dah yang ini buat example ni, example 9 ni. Okay, example 9 ni buat. Maksudnya kenapa kena buat. So faham kat situ. So kat sini dia sama je dengan apa yang kita dah dapatkan masa quiz. Tapi quiz tu dia just tanya dia tak tanya banyak sangat lah. Okay. Kat sini dia akan ada detail kat sini lah. So you kena draw. Okay. Secondary dengan primary. So baca soalan tu elok-elok. Dia nak tanya to the primary side ke to the secondary side. Or either one dia akan tulis low voltage side ataupun high voltage side. Okay. Okay, dan ini pun buatlah. Okay, example 9, example 10 wajib buat 9, 10 ini. Memang kalau soalan ni keluar, dia dalam 12 markah ataupun 15 markah. Banyak. So pastikan you tahu macam mana nak buat short circuit test dan open circuit test. Okay, macam tadi kita belajar induction machine. Kita ada 3 types of the parameter test. Okay, parameter test. Okay, maksudnya kita kena buat ketiga-tiga test itu untuk mendapatkan the equivalent circuit. It same goes to the transformer. So we need to find to do for the 2 types of the test, short circuit test, the open circuit test lah, to find the equivalent circuit for the transformer. Okay, sebab practical test sebab practical transformer memang dia akan banyak sikit lah sebab dia ada banyak few losses. Sebab ideal tak ada. Okay, kat situ yang kita boleh dapat lah dia di between 2 of them. Okay, yang kat sini inilah short circuit ni macam mana. Alright, so dia ada rumus dia dekat sini. Right, kat sini you tengok pastikan benda ni kita akan buat example 11 ni.
Sebab example 9, 10, madam yakin you all boleh buat, tapi example 11 ni kita akan buat sendiri, kita akan buat lagi sekali sebab sebenarnya kita dah buat dalam kuliah tapi cuma kita buat dalam auditorium tu sebab tempat dia tu ada feedback lah macam tak berapa nak nampak So kita akan refresh balik. Okay, so ini dia punya short circuit. Okay, maksudnya short circuit yang secondary ni kita bawa ke sini. Yang ini short circuit langsung tak ada apalah. Okay, kita dah terus dapatkan short circuit. Yang sini adalah high voltage side. Okay, so yang ini untuk short circuit. Okay, pastikan short circuit ni hari tu madam dah buatlah sedikit macam mana kita nak dapatkan the value for each of this. Okay, alright, and then this formula ni pun kena ingat okay. You refer balik for the previous slide, okay, previous lecture, okay, madam dah buat macam mana dia dapat cos theta semua ni, okay. Ni open circuit, alright, open circuit kita nak dapatkan nilai RM dengan XM, okay, the core parameter, okay, open circuit. Tadi kalau yang short circuit kita akan dapatkan full load copper losses and the leakage parameter. Okay, so kat sini nak dapatkan nilai RM dengan XM. Okay, kita akan tengoklah nilai value dia. Alright, so kita akan buat satu persatu and then this one is the equivalent circuit for the no load. If kita open circuit. Okay, sebab bila open circuit kita dah tak ada apa-apa, kat sini kosong. Tadi dia short. Okay, tapi kat sini dia panggil as a low voltage side. Okay, ni open circuit lah. Ini dia kalau ingat balik, okay, kita akan buat satu soalan yang memang dia akan cover yang dia ada IXM, okay, yang dia ada triangle, okay, yang kita akan dapatkan nilai value IXM, IX, IR kat situ So kita akan buatlah satu-satu open circuit, okay. Ini dia punya test yang kita akan boleh dapatkan jawapan. Okay, kita akan buat soalan yang ini. Okay, example 11 dengan 12 ni memang paling famous lah akan keluar. Okay, so kita akan buat example 11. Sekejap, madam nak tambah slide. Okay, dekat sini kita akan bacakan soalan. Kita akan tengok dekat sini. Dia bertanya, dia dah state the question is the short circuit, okay, short circuit and open circuit, okay, short circuit and open circuit test in the 100 kVA. 100 kVA is for S and then this one is for the F. Alright, so ini is the rated 7,200 volt, 277 volt. Okay, so ni dia dah bagi dah. Ini untuk short circuit punya information dan this one is for the open circuit information. Dia dah tulis dah satu-satu all the information. So assuming the step down transformer, determine the equivalent parameter of the transformer referred to the high voltage side. Okay, so kat sini kita akan buat satu test by test. So kita akan buat short circuit. Okay, short circuit test. And then another one kita akan buat pada open circuit test. Kita tahu short circuit test, this one is go for the high voltage side. Okay, so which is that maksudnya yang kalau you ingat, you lukis semua ni dan sini kan dia ada ni, then end up yang kat sini dia short kan. Okay, so you ingatlah dia punya equivalent dia. Dia lah di sini. Okay, yang kat sini pula dia ni semua dia bring into the on that primary side, tapi kat sini dia open. Okay, kenapa ni penting? Sebab nanti you akan menentukan nilai Z value, nilai X value, okay, to find the equivalent circuit. Okay, so kita akan pergi one by one. Okay, Media akan tulis kat sini. Kita akan pergi pada short circuit.
short circuit test. Okay, short circuit test ni kebiasaannya kita akan dapatkan nilai REQ dan JXEQ. Okay, mana JXEQ maksudnya yang kita transfer from this one into this. Okay, so after kita dah ni, so kita akan dan kita tahu kalau short circuit ni kita akan pergi ke high voltage side. Okay, bila pergi high voltage side, kita akan buatlah, kita go to the very basic punya formula which is that Ohm's law. So kita akan pergi pada ZEQ, okay, sama dengan V short circuit by I short circuit. Okay, kat sini dia dah bagi dah nilai value short circuit dengan I short circuit kan. Kat sini dia dah bagi dah nilai kat sini. Alright, dia dah bagi dah. You just use as it is. Okay, so kita tulislah kat sini 414 divide by 13.89. So you akan dapat 29.81 ohm. Okay, then kita boleh dalam situ kita boleh dapat nilai REQ. Macam mana kita nak dapatkan nilai REQ? Okay, kita ingat tak rumus P sama dengan I squared R. Okay, so kat sini kita dah ada dapat nilai ISC kita dah ada. Okay, dan P pun kita ada. Kenapa kat sini? Ni. P dia dah bagi, I pun dah ada. So apa yang kita boleh cari? Then you boleh juga cari kalau you nak buat P sama dengan V squared over R. Pun boleh. Sebab VSC dia bagi, okay, P pun dia dah bagi. So apa yang you all boleh tengok dekat sini, okay, ini madam guna pada ni lah, I squared ni. So bila I squared ni, kita akan pergi pada PSC, okay, yang dia dah diberi dalam soalan, dan ISC squared. Alright, di mana bersama dengan PSC ni berapa dibagi tadi? 1126. So 1126 you divide by 13.89 squared and then you will go for 5.84 ohm. Okay, ni you dapat R equivalent. So yang ini you akan dapat X equivalent. Ingat tak yang tadi yang madam buat? Yang ini yang kita akan ada nilai Z apa? Dan kita akan ada nilai R dan kita akan ada nilai X. Okay, so ini adalah kita guna more to the theorem Pythagoras, which is that kita akan dapat ZEQ squared tolakkan REQ squared. Okay, punca ke? So kita masukkan nilai dia 29 tolakkan 5.84 squared. Kita akan dapat berapa nilai dia? Dia dah kira 29.23 ohm. So kat sini short circuit test is we to find out the REQ dan JXEQ. So sekarang kita dah dapat dah nilai REQ. So kat sini kita boleh tahu nilai yang baru kat sini adalah 5.84 plus J29.23. Okay, ini dia punya nilai. So kita dah dapat dah REQ dan JXEQ. Okay, ini untuk open circuit. Alright, ini untuk open circuit. Untuk short circuit. Untuk for the short circuit test. Then next kita akan pergi pada open circuit. Short circuit tadi okay Clear Ni kita refresh balik lah. Kita dah cover. Just Madam nak refresh balik. Okay, so kita akan buat open circuit pula. Okay, so open circuit ni pula kita nak determine apa? Kita nak determine RM dengan JXM. Okay, RM, JXM ni yang dia magnetize ni kan? Magnetize core ke apa semua kat situ So kat sini nilai open circuit ni pun dia dah bagi. Dia dah bagi VOC, IOC, POC. Okay, sebenarnya benda ni mudah bila kita dah tahu flow dia. So bila kita dah tahu flow dia, then kita just guna the formula. Which formula that related to the certain test. Okay, so now we go for the open circuit test. So open circuit test, dia dah state kat sini kita nak find the RM dan JXM. Okay, so kat sini
P open circuit. Okay, kita akan tahu ini open circuit VOC cos theta OC. Okay, kat sini benda ni selalulah. Okay, sebab yang ini bila kita bermain play around with the power, okay, kita akan play around with the triangle punya power triangle, impedance triangle, kita akan ada banyak lah kat situ. So kat sini kita dah dapat dah nilai P OC, IOC pun kita ada, VOC pun kita ada. So now we want to find out only for the theta OC. So theta OC kat sini adalah POC you divide by, kat sini kita tulis cos theta cos theta OC is a POC IOC VOC. Okay, POC tadi berapa? Okay, Media tulis kat sini lah 1000 you divide by 14.88 dengan 277. Mana semua benda ni datang? Semua dalam soalan. Soalan dah ada kat situ So bila kita kira you kira end up you akan dapat theta OC adalah 75.96 degree. Okay, buat ni buat. Ini kita baru dapat theta OC. Okay, bila kita dapat theta OC baru kita boleh do the next step. Okay, kalau ingat masa dulu, kalau ingat, so kita akan ada IXM, kita akan ada IRM dan sini ada IOC. Okay. Ini yang memang dah tertulis kat sini sebab kita akan ada current flow pada RM dan XM dan ada pada IOC lah. So kat sini kalau macam mana nak kata madam ni apa ni, dekat mana ni? Okay, so kat sini you ada RM dan you ada XM. Ada kat sini RM, sini ada XM. Okay, kat sinilah dia punya, ini IRM. Ini IXM dan sini adalah IRM. So kat sini adalah IOC. Okay. So kat sini tadi you dah cari theta dah kat sini. Theta OC kat sini. So theta OC adalah 75.96. Okay. So macam mana kita nak cari IRM? Okay. Sebab sekarang ni kita nak cari IRM, kita nak cari RM dengan JXM. Okay, sekarang ni kita tak dapat lagi the value of both of these. So macam mana kita akan cuba cari apa yang kita boleh dapatkan daripada the information given from the question. So kita akan tengok ini more to the kalau ada yang tanya macam mana dapat formula ni, ini more to the you guna theorem Pythagoras, okay, ataupun more to the mathematics. So IOC cos theta OC. Okay, ni IRM So IOC cos theta OC. Dengar tak suara madam, clear tak? Clear. Okay. Okay, so kat sini kita tahu dah IOC kita berapa tadi? 14.8 cos 75.96. So you akan dapat nilai 3.61. Kira nanti kira dan you akan dapatlah nilai IRM. So sekarang dah dapat IRM, kita nak dapat IXM jugalah. Okay. Okay, so IXM dia sin lah pula. Okay. IOC sin theta OC. So theta OC bersamaan dengan 14.88 sin 75.96. Okay, so kita akan dapatlah 14.44 ampere. Okay, so sekarang ni kita akan nak dapatkan nilai RM dengan XM. So kita akan tahu RM kat sini, macam mana nak dapatkan RM? Okay, kita nak dapatkan RM ialah kita guna Ohm's law lah, V sama dengan IR. So V sama dengan IR, so kat sini kita akan guna V over IRM. Okay, IRM. So kat sini kita akan dapatkan, sebab tu kita nak dapatkan IRM kat sini.
Okay, IRM yang kat sini ni, IRM kat sini. Okay. Sebab tu kita nak dapatkan IRM ni untuk kita dapatkan nilai RM. Okay, so kat sini V ni kita akan guna VOC lah. VOC given. So VOC kat sini adalah 277 you divide by IRM berapa kita dapat tadi? 3.61. 3.61. Alright, then you will got 66.73 ohm. So then kita boleh dapatkan XM. Macam mana kita dapatkan XM? VOC you divide by I XM. Betul tak? Ni guna ni je. V sama dengan Ohm's law. Okay. So kat sini VOC 277 divide by 14.4. You akan dapat 19.18 ohm. Okay. Ini untuk open circuit test. So open circuit test memang dia target untuk dapatkan nilai RM dengan XM. Okay. So sekarang kita dah dapat dah nilai RM, kita dah dapat nilai XM. Yang ini pun kita dah dapat REQ, kita dah dapat XEQ. So apa lagi yang kita nak kena buat ialah kita ada lagi satu is find A. Okay. Find A. So kat sini kita boleh buatlah A sama dengan VP over VS. Alright, which is dia dah bagi tadi 7,200 you divide by 277. You akan dapat 25.99. So kat sini you kena ingat balik macam mana dia punya equivalent circuit, okay, for the transformer kat sini. So kat sini you boleh cari JSM squared kat sini di mana XM ni you darabkan dengan A. Okay, you tengok balik formula. So maksudnya XM yang kita dapat tadi 19.18 you darabkan dengan 25.99 you akan dapat 12.96 kilo ohm. Okay, kalau RM yang dah you transfer kan, you dah transfer into the so dia akan jadi RM dot A. Okay, so kat sini you akan buat 76.73 dan you darabkan 25.99 square. Okay, so end up you punya equivalent circuit yang you kena draw is kat sini. Sorry. Alright. Allah. You boleh lukis cantik sikit Adam ni? Boleh So kat sini adalah ni REQ. Ini JXEQ. Okay, kalau nak sambung sini boleh, sini sambung. Okay, sini adalah JXM prime. And then this one RM prime. So you letak value. REQ kita tadi berapa? REQ 5.84 plus J 29.23. 5.84. Okay, kat sini adalah 5.84 ohm. Okay, kat sini J 29 point berapa tadi? 29.23. 29.23. Okay. 29.23. Alright, then the RM yang kat atas ni lah. Okay, RM kat sini adalah berapa tadi RM? Tak kira habis. It's the 51.83 k ohm. Okay, you tulis je balik kat sini 51.83 kilo ohm. Alright, so JXM ni, JSM kat sini adalah J 12.96 kilo ohm. Okay. Alright, so ini yang if in case the question will come out like this, okay, dia bagi given short circuit dengan open circuit. So you pasti kena tahulah kat sini, dia kat sini dia akan, kita refresh balik, dia akan cari REQ and the XEQ, and then this one dia akan cari RM dan XM.
Okay, lepas you dah dapat RMXM, so you akan dapatkan nilai A. Okay, you dapat nilai A, then the final you akan RM prime dan XM prime. Okay, so soalan ni if in case keluar dalam test, dia akan ada 12, 10 ataupun 12 markah lah dekat sini. Agak tinggi. So agak tinggi, tapi bila you dah tahu buat flow satu persatu, okay, you boleh try buat. If in case kalau ada soalan, ada jugalah student yang PM madam tanya betul ke tak. InsyaAllah madam akan cuba sedaya upaya untuk merespon secepat yang mungkin, sebab you all perlukan feedback yang cepat ya kan untuk exam ni. So untuk example untuk chapter 2 itu yang madam boleh sampaikanlah dekat situ. Okay, sekejap. So dekat sini kalau madam boleh, sekejap. You boleh tengok dekat nota. Okay, tadi yang madam nak tunjukkan tadi induction machine yang kita buat panjang tadi, kan? Yang buat contoh soalan yang panjang. Kalau dekat author you akan dapat tengoklah chapter 3 induction machine. Okay, dia akan bagi soalan yang sama dan this is the solution. Okay, the solution for the induction machine. Okay, soalan sama, jawapan pun sama, tapi step dia madam elaborate more sebab kelas tadi kita hampir sejam lah untuk membuatkan satu soalan ni saja untuk kita dapatkan nilai value. Okay, so tapi kat sini dia tak bagi equivalent circuit, tapi madam dah buat. So kat sini kita akan you all akan faham lah macam mana nak dapatkan nilai satu persatu untuk nilai. Nampak dia punya step dia agak sikit. Okay, agak sikit compare tu yang kita dah buat tadi chapter 3 tadi. Okay, yang chapter 3 tadi yang kita dah buat ni, berapa slide dah madam buat ni? Okay, kiranya okay, so sebab tu madam mengharapkan kalau madam akan cuba yang terbaik lah untuk menyampaikan dan korang boleh faham dengan apa yang madam faham sampai dekat korang. Sebabnya benda ni kat sini memang dia terus bagi the answer. And then there ada few step yang tak ada. Okay, so that's why kita buat together. Okay, so alhamdulillah tadi dah settle. Okay, so ni for the chapter 3 lah. Even for the, you boleh kalau nak try kat sini pun dia ada tutorial kan kat sini. You boleh try lah to get the to find the answer. Okay, kalau ada yang nak buat dan ada nak tanya jawapan, okay, so you boleh. Dan ini pun you tengok. Dan tadi yang kita buat example tadi pun madam actually go to from this notes, tapi madam buat into the pemahaman yang lebih senang lah untuk sama-sama faham. Bila madam faham, madam mengharapkan you all pun faham. Okay, ini tadi yang kita buat sebenarnya. Okay, tapi dia tak banyak diagram. Okay, sebab madam punya style, madam suka more to drawing, sketch, which is that you faham. Macam ni boleh dapat IR, IX, M kan. Okay, so sini pun dia tak ada lagi the final equivalent circuit. Okay, so tadi kita dah discuss together. Alright. So madam nak tulis kat sini, if in case kalau ada yang dah buat soalan, okay, kat sini rasanya ada banyak soalan dekat tutorial dia. Okay. Okay, ada banyak sangat tutorial dia. So you try, you boleh buat, tadi macam madam kata example 9, 10, 11 wajib buat untuk test ni, 9, 10 wajib. Okay, dan selebihnya ni for pemahaman. You dah buat 9, 10, 11, baru you buat dalam tutorial dulu. Okay, so kalau ada nak bertanya dengan jawapan, so just
text madam. Okay? Alright ke? Madam, Alright. Rasa boleh score ke? InsyaAllah. Okay. Madam. Ya. Yang tadi calculation untuk example 11 tu Madam share tak yang Madam punya Oh, version? yang tadi Okay, nanti apa yang kita dah discuss calculation hari ni, madam akan share dalam group yang madam conteng-conteng tadi tu, madam akan share lah. Maksudnya chapter 1 tak ada, you all boleh try to do by yourself. Okay, sebab tu kita dah, madam dah, kalau perasan, kalau ingat masa quiz pun madam dah bagi solution sekali kan untuk semua tutorial yang ada. So chapter 2 ni madam akan bagi yang latest yang madam dah conteng-conteng tadi untuk example 11. Okay, dan dengan chapter 3 yang last tadi. Okay, madam akan share dalam group lah. Okay, so kalau ada masalah ke ataupun ada nak confirmkan jawapan, dia benda konsep dia kat sini bila you dah faham first yang tadi tu, yang kita punya first chapter DC machine tu, so once go for the transformer yang paling agak transformer ni yang paling dia punya main point dia. So tapi kalau you dah tahu, so bila you go to the chapter 3, okay, dia still buat parameter test tapi dia konsep dia sama. Dia nak dapatkan equivalent circuit. Kenapa dia dapatkan equivalent circuit? So senang untuk dia nak dapatkan high efficiency to change some of the parameter. So dia nak tukar resistor ke, nilai value X ke. Okay, so kat situ dia benda yang sama. So nanti bila you belajar chapter 4, 5, 6, 4 lah, 4 ni pun, kejap lagi pun, 4 pun dia akan ada parameter test dan dia akan ada pengiraan, dia punya flow dia lebih kurang sama. So yang penting sekarang ni, konsep yang awal ni you all kena kuat lah. Okay? Clear So selain daripada announcement yang kita akan ada test pada hari Isnin pukul 5 sampai 6.30, sejam setengah saja tau. Okay, so sejam setengah saja. Then hari esok untuk lab 4 section berapa section 8 betul tak? Section 8 ada ke orang section 8 kat sini? Section 8, jangan lupa kita akan ada lab pukul 9. Okay. Dan hari Isnin, sepatutnya madam kata group D, madam nak ambil waktu Dr. Faizal. Kan? So, memandangkan kita dah buat hari ni, so hari Isnin pagi, kita takkan ada kelas lah. So, group D, minggu depan, kelas kita dah replace hari ni. Dan you tak ada lab dah, you dah habis lab. So hari Rabu you clear, dia tak ada apa-apa. Even hari Isnin pun madam tak buat replacement dengan Dr. Faizal. So maybe tak tahulah kalau ada lecturer lain yang nak buat replacement kelas daripada kelas Dr. Faizal. Tapi setakat ni kelas madam untuk hari Rabu tak ada. So minggu depan hanya buat lab sajalah untuk section 8 hari Ahad dan section 5 lah on behalf of Dr. Zainab. Okay, you all akan ada kelas. So and then for the group C pun after this you dengan Dr. Zainab so another any announcement, okay, just tunggu daripada Dr. Zainab. So group D just minggu depan kita tak ada kelas, kita dah buat replacement untuk hari ni. So after that kita akan pergi pada ni lah chapter 4. Ya, ada soalan Faiz lah. Faiz Farhan, ya. Macam ada. Tadi tertekan aja. Oh, macam tertekan, stres Tertekan rasa. Yang tadi. Okay, tak apa. So alhamdulillah memang kita plan pukul 9 habis pukul 11. So kalau ada kekurangan madam nak minta maaf. So sekiranya kalau ada apa-apa soalan text sebab madam akan cuba bantulah. Sebab 2 hari ni adalah 2 hari yang kritikal untuk korang study untuk subjek machine. So ada apa-apa? Tak ada. Awal madam tak ada So lepas ni study ke buat apa lepas ni?
Makan madam. Okey. Breakfast, madam. Baiklah. Breakfast. Yelah, madam pun belum makan lagi ni. Tak sempat masak lagi. Okay, tak apa. So, kita akan jumpa minggu hadapan. InsyaAllah, madam akan adalah waktu test. Okay, waktu test lah untuk group C dan group D dekat Audi 5 InsyaAllah madam adalah kalau mana yang madam dapat bantu, madam akan bantu sebelum test. Kalau masa test tu madam tak bolehlah bantu terlampau banyak sangat. Okay, madam boleh bagi hint-hint apa, sebab mungkin ramai yang akan tanya madam formula-formula. Madam akan bagi hint je lah, tak bolehlah bagi semua formula Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, clear Clear Okay madam. Okay, clear. So, selamat menjamu selera sekejap lagi. So, ada lagi tekan? Siapa tu? Okay, tak apalah, mungkin terlampau berat sangat kot subjek hari ni. Okay, so kita akan berjumpa pada next week untuk group D lah. Untuk semua group C dan group D untuk test. Okay, good luck. InsyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Cantik orang madam. Nanti datang raya okay. InsyaAllah. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Hello. Welcome. Bye madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.